Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Adrana Adnan dalam Hello Doktor. Okey, dan hari ini topik yang akan kita bincangkan sangat-sangat exciting, sangat-sangat dekat dengan kita sebab tak lama sahaja lagi beberapa hari kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi tajuk kita hari ini adalah Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Jadi untuk membincangkan topik ini, of course kita akan membawakan panel-panel jemputan kita yang lebih pakar, lebih arif untuk kita bincangkan apa antara persediaan-persediaan yang kita boleh lakukan sepanjang bulan Ramadan dari segi kesihatan kita dan juga pemakanan kita. Dan macam biasa, kalau anda ada sebarang pertanyaan, sebarang soalan yang nak diajukan, boleh sahaja hubungi kita di talian Hello Doktor 0377261603, ataupun kalau rasa malu nak call kita, tak apa, jangan risau, boleh tinggalkan sahaja komen ataupun soalan-soalan anda sepanjang kita punya diskusi ini di ruangan Facebook kita, iaitu Facebook Hello Doktor TV3. Baiklah, untuk membincangkan topik Ramadan tiba ini, saya membawakan kepada anda seorang doktor. Bersama dengan saya sekarang adalah Dr. Musbahiah Mat Zainal, seorang pakar klinikal perubatan keluarga Klinik Kesihatan Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Adriana. Terima kasih atas jemputan. Sihat doktor? Alhamdulillah. Lagi beberapa hari lagi kita nak berjumpa dengan bulan Ramadan, nak berpuasa. Jadi tentunya kita nak persiapkan diri kita dari segi mental dan juga fizikal. Dan kehadiran Ramadan ni pastinya dinanti-nantikan oleh semua umat Islam. Selain kita nak ialah mengumpul pahala, beribadah dan sebagainya. Tapi mungkin ada di antara kita yang bila berpuasa ni ataupun bila munculnya bulan Ramadan, ada kerisauan yang datang kepada mereka sebab mungkin bila nak berpuasa ni ada pula masalah-masalah kesihatan yang sedia ada, ataupun mungkin disebabkan berpuasa mereka ada masalah kesihatan. Jadi mungkin doktor nak share dengan kita apa antara masalah-masalah kesihatan yang lazimnya berlaku ketika bulan Ramadan ini. Okey. So baik Adriana, kebanyakan daripada kita semua akan sangat excited, teruja untuk lalui Ramadan. Betul. Seperti yang Adriana katakan, tak semua yang sihat dan kebanyakan daripada warga emas yang mempunyai sakit kronik ataupun yang mempunyai masalah seperti mengandung, yang sedang menyusukan bayi, mereka juga akan melalui Ramadan tetapi terdapat ruksah. Jadinya bagi mereka yang mempunyai masalah kronik seperti darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, masalah kegagalan buah pinggang, mereka perlu berhati-hati dan perlu berbincang dengan doktor mereka untuk mengetahui sama ada mereka sesuai untuk berpuasa atau tidak. Contoh penyakit-penyakit yang selalu hadir pada waktu Ramadan, contoh ialah dehidrasi, masalah kawalan gula yang tidak teratur sama ada terlalu tinggi atau terlalu rendah, ataupun mereka mengalami gastrik. Okey, gastrik, betul? Betul, ataupun kelesuan yang melampau. So kebanyakan daripada kita semua sepatutnya tidak mempunyai masalah kecuali golongan-golongan yang kita sebut sebentar tadilah. Yelah, mungkin sebab tak biasa, yelah dalam setahun cuma 1 bulan ni je yang kita peruntukkan untuk kita berpuasa dalam 30 hari. Tapi bila cakap mengenai dehidrasi tadi kan, mungkin ada orang yang mungkin tak perasan yang dia ada dehidrasi, sama ada sebelum berpuasa ataupun semasa mereka berpuasa. Jadi apa antara tanda-tanda awal ataupun faktor-faktor yang mungkin kita boleh detect macam mana? Tanda-tanda simptom awal untuk masalah dehidrasi, contohnya mereka berasa kering bibir, kelesuan, rasa mata yang berpinar, dada yang berdebar, ataupun mereka mula rasa keliru. Atau keliru macam mana tu? Dia rasa macam pening-pening. Pening-pening ataupun rasa tak stabil bila mereka berjalan. Itu tanda-tanda awal. Tanda-tanda teruk untuk dehidrasi termasuk sehingga boleh menyebabkan pitam. Ya, yang tu yang banyak kita dapat kes-kes lah yang sampai kecemasan kan. Selalunya gejala dehidrasi ini berlaku sekiranya kita kurang minum air waktu sahur dan selepas waktu berbuka, ataupun kita terlebih bersenam yang menyebabkan kita berpeluh yang melampau. Maksudnya semasa kita berpuasa pun kita bersenam juga? Ya, tapi bukan semua jenis senaman sesuai sewaktu kita berpuasa. Kita akan bincangkan. Okey, dan mungkin itu bagi mereka yang ada masalah kesihatan yang mungkin sebelum ni bulan puasa yang sebelumnya pun ada mengalami masalah-masalah tersebut. Tapi bagi mereka yang
cergas, yang sihat, tapi ada mengalami mungkin kesukaran sebab yelah dalam masa lebih kurang 13 jam tak dapat nak makan kan. Tak boleh nak minum, tak boleh nak makan. Jadi apa antara mungkin cabaran-cabaran mereka ni pula? Okey, bagi mereka yang tidak dapat, maksudnya yang berpuasa sehingga 13 jam, selalunya cabaran untuk kita semua adalah untuk kekal cergas. Boleh bekerja seperti biasa di samping beribadatlah. So sewaktu kita berpuasa ni cabarannya untuk maintain kita punya tahap kecergasan. Jadinya supaya tidak lesu dan tidak hanya tidur sepanjang hari lah. So bagi golongan yang uzur yang kita panggil golongan-golongan tertentu seperti yang berpenyakit kronik, ibu mengandung dan menyusukan, ataupun penyakit yang tidak kita panggil tidak akan sembuh. Sebenarnya mereka diberikan ruksah untuk tidak berpuasa. Ya. Okay. Kelonggaran lah. Kelonggaran. Jadinya kita jangan memudaratkan diri. So dengan kelonggaran yang diberikan, kita boleh menjalani bulan Ramadan tanpa rasa kita rendah diri sebab tak boleh berpuasa. Kita boleh gantikan puasa kemudian ataupun boleh bayar fidyah lah. Okey. Dan bercakap mengenai ialah mereka yang mungkin ada penyakit tapi kena berpuasa juga, ataupun penyakit dia tak beberapa kronik tapi mahu berpuasa, apa mungkin cadangan yang mungkin boleh beri kepada mereka ni? Okey. Mungkin tak sebulan tu kita berpuasa ke, atau macam mana, separuh hari? Bagus. Contohnya sebelum Ramadan tu sendiri mereka digalakkan untuk berlatih puasa. Berlatih dulu. Ya, berlatih sebelum bulan Ramadan. Puasa sunat lah. Dan mereka boleh mula dengan bersedia mental dan fizikal, dan make sure mereka sedia untuk kita panggil fizikalnya sangat kiranya dah sangat tip-top lah, perfect, supayanya tidak berlaku komplikasi. Jadinya bila bulan puasa tu sendiri sahur kena lewatkan, supaya dia dapatkan makanan yang seimbang waktu bersahur. Dapat tenaga. Ya, dan juga jangan buat aktiviti di tengah panas. Jangan buat senaman yang terlalu high impact. Jadinya sentiasa monitor. Kalau yang ada diabetes, boleh periksa gula di ujung jari untuk pastikan mereka tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi gulanya. Dan sekiranya ada simptom-simptom yang saya sebutkan tadi, mereka segera perlu berbuka. Yes. Jangan tahan-tahan sangat. Nanti kan pitam. Betul. Kalau ada orang sekeliling, tak apa. Kalau bersendirian, itu sangat-sangat bahaya. Okey, doktor. Kita ada juga soalan dari Facebook, dari Emma Hafiz. Dia tanya kita macam mana tak nak bagi sakit perut dan sakit kepala semasa berpuasa. Okey. Soalan yang bagus. Kiranya itu simptom yang selalulah kita alami, yang kita terima. Kebanyakan pesakit datang sebab mereka mengalami sakit perut dan sakit kepala. So ini semuanya dapat dielakkan kalau kita dapatkan sahur yang seimbang, cukup nutrien, cukup air, kurang-kurangnya 8 gelas air sepanjang malam lah. Dan make sure elakkan makanan-makanan yang terlalu pedas, berminyak, yang menyebabkan kita ada masalah gejala sakit perut. Dan cirit-birit, nak mengelakkan cirit-birit, kita galakkan untuk sentiasa pastikan makanan yang kita berbuka dan sahur tu makanan yang segar. Elakkan makanan yang di luar supaya kita tak mengalami risiko keracunan makanan. Tapi time puasa inilah chance untuk kita pergi bazar Ramadan kan? Betul. Kita nak shopping macam-macam dekat bazar, macam-macam nak makan makanan pedas, makanan berminyak, itu lagi pembuka selera. Tapi tak apa, kita kena ikut nasihat doktor, mungkin secara seimbang lah. Betul. Betul kan? Okey. Baiklah, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan berbincang mengenai, tadi pun doktor ada cadangkan makanan kena yang betul, yang sihat, yang jangan dari luar, dari rumah. Macam mana nak buat makanan dari rumah tu selepas ini dalam Hello Doktor.
Kembali lagi dalam Hello Doktor. Okey, seperti yang saya janjikan tadi, kita nak buat makanan dekat sini. Kita nak buat persediaan untuk mungkin kalau nak bersahur ke ataupun nak berbuka pun boleh juga guna juadah ini. Jadi kita bersama dengan Anis Adila Muhammad Patel, seorang pegawai dietetik Jabatan Dietetik dan juga Sajian Hospital Putrajaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Adriana. Sihat Anis? Sihat Alhamdulillah. Okey Anis, mungkin nak kongsikan dengan kita hari ini apa yang Anis nak kongsikan, makanan apa yang kita cuba lakukan ataupun nak hasilkan ni? Okey, jadi untuk hari ini saya akan tunjukkan satu menu yang sesuai untuk kita ambil semasa kita bersahur lah. Bersahur, okey. Nak tahu ke nama menunya? Apakah dia? Okey, namanya adalah overnight kurma oatmeal. Oh, sedapnya. Saya suka. Saya sebenarnya ada selalu juga buat overnight oats. Tapi jaranglah guna kurma. Tapi ni saya boleh masukkan dalam resepi saya nanti. Boleh. Okey, so apakah stepnya? Okey. Jadi sebelum tu saya terangkan dulu bahan-bahannya. Okey, dekat sini kita gunakan roll oats. Roll oats, okey. Dan kita ada susu. Kacang badam. Kita ada kurma. Dan juga madu. Yang ni untuk hiasan lah. Hiasan lah. Okay. Untuk makan pun boleh lah. Boleh juga. So, saya mulakan? Boleh mulakan. Okey, jadi yang pertama. Okey. Nanti Anis tunjukkan. Setiap bahan-bahan dia. Okey, yang pertama kita gunakan roll oats. Okey, roll oats ni sebanyak 6 sudu lah Adriana. Okey. Jadi dalam roll oats ni kita ada, dia merupakan sumber karbohidrat yang tinggi dengan serat lah. Yang dapat membekalkan tenaga yang berpanjangan kepada kita semasa kita berpuasa. So tadi kan doktor dah share ada yang letih, lesu kan masa berpuasa. Okey, ini saya keluarkan dia. Alright. Untuk kita tengok. Okey, seterusnya saya masukkan susu lebih kurang setengah cawan. Setengah cawan. Susu ni kita boleh guna apa-apa susu ke? Kalau contohnya mereka yang mungkin ada lactose intolerance, boleh pakai soya ke? Boleh juga sebab soya pun merupakan sumber protein. Di sini saya gunakan susu untuk memberikan protein lah supaya menu kita ni seimbang. Nak gantikan dengan susu soya juga boleh. Tak ada masalah lah. Okey, seterusnya saya masukkan kacang badam. Lebih kurang 1 sudu makan. Okey, menu ni simple sangat. Kita gabungkan dia. Betul. Okey, seterusnya kurma yang telah dipotong. Lebih kurang dalam 2 biji lah kurma yang kita potong nipis-nipis. Betul, potong nipis-nipis. Jadi bila supaya kita senang nak makan. Betul, dan bila kita gigit tu dia rasa sedap lah, ada manis-manis dia kan. Membangkitkan selera kita lah semasa kita bersahur tu tadi. Okey, so lebih kurang 2 biji kurma. Dan akhir sekali kita masukkan madu. Madu ni lebih kurang 1 sudu kecil sahaja. 1 sudu kecil sahaja. Okey, lebih kurang 1 sudu kecil. Ni semua makanan-makanan sunnah ni. Baguslah untuk kita bersahur. Sesuai sangat untuk diamalkan masa kita bersahur lah. Dah siap dah menunya. Jadi kita boleh hiaskan dengan strawberry. Dengan strawberry. Kalau nak bagi anak-anak kan berselera. Cuma menu ni disarankan untuk simpan dulu dalam peti ais lah. Dalam peti ais. Sekurang-kurangnya 2 ke 3 jam. Nak bagi roll oats tu kembang dulu. Barulah disedap untuk dimakan. Okey. Jadi kita kena simpan dalam peti ais semalaman lah. Semalaman, paling kurang pun 2 ke 3 jam. 2 ke 3 jam. Nanti dia akan mengembang, lepas tu baru kita boleh makanlah. Betul. Okey. Jadi mungkin selain itu Anis nak kongsikan dengan kita apa sebenarnya ini antara salah satu makanan yang sihat untuk kita ambil ketika kita nak bersahur dan juga mempunyai serat yang tinggi, boleh bagi kita tenaga, karbohidrat yang tinggi. Apa antara pemakanan yang sihat yang kita boleh ambil selain ini bila kita nak berpuasa seharian? Okey. Jadi semasa kita berpuasa Adriana, corak pemakanan sihat tu adalah dengan kita mengamalkan makanan yang seimbang, kurang lemak, kurang manis dan juga kurang masin lah. Susah nak cari makanan macam tu. Nanti saya explainkan macam mana. Sebelum tu saya mohon buka glove dulu. Boleh. Okay. Jadi untuk mengetahui apa tu makanan seimbang tadi, jadi ianya pemakanan yang mengandungi semua kumpulan makanan yang badan kita perlukan lah, seperti karbohidrat, protein, sayur-sayuran, buah-buahan dan juga sedikit lemak, terutamanya lemak yang baik lah. Jadi dekat sini saya ada
Pinggan Sihat Malaysia. Jadi sekiranya kita mengamalkan pemakanan kita mengikut konsep Pinggan Sihat Malaysia ni, secara tak langsung memang kita sudah mengambil pemakanan yang sihat lah. Okey, so saya terangkan sedikit. Dalam pinggan ni kita ada 3 bahagian, di mana sukunya terdiri daripada karbohidrat kompleks. Jadi untuk berpuasa kita sarankan karbohidrat kompleks ni kita ambil yang jenis tinggi serat. Okey, kalau karbohidrat kompleks yang biasa macam nasi, kita boleh gantikan dengan beras perang. Kalau ataupun roti quinoa ke boleh juga. Kalau macam roti kalau biasa ambil roti putih, kita boleh ambil roti gandum penuh. Okey, itu contoh karbohidrat kompleks. Kemudian suku lagi kita punya protein lah. Macam ikan, ayam, daging, telur atau kita panggil lauk-lauk kita lah. Jadi untuk lauk ni disarankan jenis masakan atau cara masakan itu yang lebih sihat lah, yang kurang berminyak. Macam kukus, rebus, bakar, panggang. Okey, dan separuh lagi adalah sayur-sayuran dan satu hidangan buah-buahan. Jadi kalau kita makan konsep pinggan sihat, suku separuh. Betul, suku separuh. Secara tak langsung memang kita dah amalkan pemakanan sihat lah. Selalunya saya yang ni yang karbohidrat. Biasa kita terbalik. Separuh. Betul, terbalik. So lepas ni untuk bersahur, untuk berbuka, kita boleh cubalah agihkan pinggan kita mengikut konsep pinggan sihat untuk dapatkan pemakanan yang lebih sihat dan seimbang lah. Yes, ini yang kita perlu masa berbuka pun kita boleh ikut taktik ni. Betul, suku separuh. Suku separuh, betul. Tapi still boleh berikan kita tenaga yang mencukupi kalau untuk bersahur dan sebagainya? Betul, kerana bila kita ambil mengikut konsep suku separuh ni, dia dah seimbang. Ada karbohidrat kompleks, ada serat yang tinggi, jadi membantu untuk membekalkan tenaga yang berterusan lah kepada badan kita sepanjang kita berpuasa. Yes, okey. Dan bagi mereka yang sedang menonton ni mungkin nak cuba overnight oat kurma ni, mungkin apa antara kebaikan dia ataupun apa yang akan mereka dapat daripada overnight oat ni? Okey, dalam menu overnight kurma oatmeal kita ni dia seimbang sebab kita gunakan roll oats tadi, sumber karbohidrat kompleks yang tinggi dengan serat. Kemudian kita ada susu yang membekalkan protein. Kita juga letakkan kacang badam tadi, sumber lemak yang baik. Dan kita juga letakkan kurma, kita tahu sumber serat dan mineral, dan madulah membekalkan tenaga segera kepada kita. Jadi sekiranya ambil mengikut menu yang saya tunjuk sebentar tadi, betul, kalorinya hanya sekitar 340 kilokalori sahaja. Tak banyak. Tak banyak. Memberikan 12 gram protein dan sangat tinggi serat, 6 gram serat yang ada di dalam hidangan ni. Jadi memang akan membekalkan tenaga yang berpanjangan lah kepada kita sepanjang kita berpuasa. Okey. Dan sebenarnya kita ada soalan dari penonton kita di Facebook juga. Mak Etun dia nak tahu macam mana diet yang disyorkan bagi warga emas macam dia agar sihat dan juga dapat berpuasa penuh. Yalah, maklumlah dia kata orang tua ni sensitif, tersalah makan sikit mulalah meragam. Okey, jadi untuk warga emas yang ingin berpuasa, yang pertama sama juga konsepnya kita sarankan suku separuh. Suku separuh. Betul. Yang penting mesti ada karbohidrat. Kadang-kadang bila sahur kan ramai orang tak makan sayur. Biasanya akan pagi tu kurang selera kan? Jadi mengabaikan sayur. Jadi bila tak cukup serat tadi membuatkan kita, bila kita ambil sumber karbohidrat saja, tenaganya cepat proses dalam badan. Sebab itulah yang ada orang cakap, saya makan nasi ataupun makan roti lagi cepat lapar pula bila berpuasa. Sebenarnya silap dia tak ambil sayur atau buah-buahan. Betul, dan juga tidak seimbang lah. Jadi kena juga masukkan lauk-lauk dekat situ, kena seimbang. Jadi untuk warga emas, kita sarankan ambil pemakanan seimbang, sayur-sayuran tu penting, dan jangan lupa minum air. Sebab biasanya warga emas ni dia punya rasa dahaga tu kurang. Jadi mereka selalu kurang minum air. Jadi air perlu cukup lah. Masa sahur sekurang-kurangnya 2 gelas. 2 gelas betul, sahur. Semasa bersahur. Okey, lagi baki 6 gelas boleh time berbuka nanti. Betul. Okey, kita ada lagi soalan dari Nurul Atifah di Facebook. Dia tanya bagaimana mengekalkan pengeluaran susu badan bagi ibu menyusu dan menu sahur yang baik bagi ibu menyusu. Ini mungkin masalah yang common juga kan untuk ibu-ibu yang dah ada baby. Betul. Jadi bila berpuasa kan memang ibu-ibu dia
menyusu anak, dia akan rasa dahaga kan. Jadi yang pentingnya air tadi. Masa bersahur pastikan mengambil air yang mencukupi lah. Jangan sahur tu air tu minum setengah gelas saja. Tak boleh. Jadi perlu ambil air yang mencukupi. Yang kedua, seimbang juga. Sekiranya ambil makanan yang tidak seimbang, badan tu akan lagi kurang bertenaga. Boleh juga include ataupun minum juga susu pada masa bersahur tadilah. Untuk mencukupkan tadi protein juga di dalam badan ibu tadilah. Okey. Dan ini kita tadi Anis ada share tentang pengambilan makanan seimbang suku-suku separuh, tapi kalau mengikut piramid makanan ni macam mana pula? Boleh kita ikut ni juga sama ke? Okey, yang piramid makanan ni, pinggan ni dia translate daripada piramid lah sebenarnya. Bila kita gunakan pinggan, dia dah ada porsi makanan tersebut. Jadi kita tengok kalau piramid yang baru ni, base bawah dia adalah sayur-sayuran. Buah-buahan. Dan buah-buahan lah. Kalau sebelum ni dia karbohidrat kan. Jadi orang salah faham. Orang ingat makan karbohidrat tu secara banyak. Sebenarnya yang kita galakkan banyak adalah sayur-sayuran. Buah-buahan bukanlah banyak. Ada limitasi juga. Tapi tak boleh berlebihan juga. Tak boleh berlebihan juga. Tapi kalau sayur-sayuran boleh makan secara banyak lah. Secara banyak. Okey. Seterusnya, karbohidrat tu pengambilannya secara sederhana. Kuantitinya boleh ikut konsep pinggan sihat tadi. Maksudnya suku pinggan kita untuk karbohidrat. Dan tingkat seterusnya kita ada protein. Terbahagi kepada dua lah. Satu dari segi kekacang dan juga macam ikan daripada sumber haiwan lah, betul. Dan separuh lagi adalah produk tenusu. Okey, ada cheese, keju dan juga susu lah. Betul. Yang atas sekali ni? Lemak, minyak dan juga gula. Jadi ambil pengambilannya sedikit sahaja. Sedikit sahaja. Okey. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Anis. Sekejap lagi kita akan sambung lagi kita punya perbincangan. Tapi kita nak berhenti rehat sekejap. Kembali selepas ini kalau anda ada sebarang persoalan ataupun apa-apa soalan lah yang kekeliruan nak tanya kepada pakar-pakar kita, boleh tanyakan di Facebook page kita Hello Doktor TV3. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama dengan saya di Hello Doktor. Baiklah, seterusnya ini kita nak ke segmen bersama dengan Helion. Helion ni adalah sebuah syarikat penjagaan kesihatan yang sentiasa mengutamakan para penggunanya, dan mereka ni merupakan salah satu penyedia kesihatan pakar oral terbesar di dunia, dan dengan pelbagai produk berasaskan sains. Matlamat mereka adalah untuk menjadikan mulut semua orang di seluruh dunia lebih sihat. Dan anda mesti mengenali satu jenama ni yang tidak asing lagi, iaitu Sensodyne. Dan memandangkan 20 Mac ini adalah hari yang dikhususkan untuk kesihatan oral di seluruh dunia, hari ini kita telah menjemput wakil daripada pasukan Helion Oral Care, iaitu Rachel Gunn, untuk bersama berkongsi bagaimana untuk meningkatkan lagi kesedaran tentang kepentingan kebersihan oral dan juga inisiatif yang diambil oleh Helion untuk membantu rakyat Malaysia meningkatkan kesihatan oral mereka. Jadi, Hi Rachel, how are you? I'm good. Okay, jadi hari ini kita nak Rachel share dengan kita lah. Mungkin nak beritahu kepada penonton-penonton kita mengenai inisiatif oleh Helion untuk Hari Kesihatan Oral Sedunia. Okay. Terima kasih Adriana. So, untuk pengetahuan semua, Helion, syarikat kita sentiasa berada di hadapan dalam soal kesihatan oral. Dan tahun ini, syarikat kita Helion telah bekerjasama dengan FDI, iaitu Persekutuan Pergigian Dunia, dan juga Persatuan Doktor Pergigian Malaysia, MDA. Dan kita melancarkan kempen atau gerakan yang dipanggil Better Oral Care Nation untuk meningkatkan kesedaran tentang isu-isu mengenai kesihatan oral dan juga kepentingan oral supaya organisasi dan juga orang awam kita akan dapat bekerjasama untuk mewujudkan negara dengan penjagaan oral yang lebih baik. Okey, dan mungkin Rachel nak jelaskan juga kepada penonton-penonton kita situasi semasa kesihatan oral kepada penonton-penonton kita. Okey, boleh Adriana. So, kita ada laporan, iaitu laporan status kesihatan pergigian global WHO pada tahun lepas, iaitu 2022, yang menganggarkan bahawa penyakit mulut boleh menjejaskan 3 daripada 4 setiap 4 orang di dunia. Dan anda akan terkejut apabila mengetahui bahawa 71% daripada penduduk Malaysia ini mereka mengalami sensitiviti
dan 94% mengalami masalah gusi. Walaupun peratus ni tinggi, namun hanya 22% rakyat Malaysia ini berjumpa doktor gigi. Ini amat rendah ya, dan sangat sedikit yang mengambil tindakan. Kita mahu rakyat Malaysia mengamalkan kebersihan oral dan lebih baik dan juga meningkatkan kualiti hidup mereka dengan mendapatkan sokongan yang betul. Jadi Adriana, oleh itu Helion telah bekerjasama dengan Persatuan Doktor Pergigian Malaysia MDA menawarkan pemeriksaan pergigian yang percuma. Ini akan datang kepada pengguna tidak lama lagi. Ini adalah sebahagian daripada inisiatif kita iaitu Better Oral Care Nation. Anda akan mengetahui lebih banyak maklumat mengenai perkara ini tidak lama lagi di semua media sosial rasmi Sensodyne. Jadi nantikannya. Wow, bagusnya dapat percuma Dan bila Rachel cakap peratusan sangat tinggi tu, mungkin Rachel nak share dengan kita kenapa agaknya orang tak ambil tindakan walaupun mereka tahu yang mereka ada masalah oral. Okey, ramai actually mereka pesakit ini biasanya mereka tidak menyedari masalah yang dihadapi mereka ataupun mereka rasa susah untuk mengenal pastikannya. Sebagai contoh, apabila mereka rasa gigi sensitif kerana gigi mereka terdedah. Walau bagaimanapun mereka tidak rasa itu ada satu masalah, daripada mengenal pastinya mereka mengubah tabiat makanan mereka. Dan juga ramai yang tidak tahu setakat mana seriusnya masalah mereka kerana mereka fikir ini adalah kesakitan yang sementara. Tetapi mereka tidak menyedari bahawa jika ia tidak dirawat, masalah ini akan menjadi semakin atau bertambah teruk. Jadi semua masalah kesihatan oral ini dapat dicegah jika kita bertindak lebih awal. Ya, betul tu. Dan mungkin bagi mereka di luar sana yang mengalami gigi sensitif dan juga masalah gusi, apa antara jalan penyelesaian yang terbaik untuk mengatasi ketidakselesaan mereka tu? Okey, untuk ini Adriana, apa yang kita ada pada hari ini ialah ubat gigi, Sensodyne Sensitivity dan Gum. Ini adalah ubat gigi pakar dengan 2 tindakan yang boleh membantu kedua-dua masalah pada masa yang sama. Sensodyne Sensitivity dan Gum boleh membantu untuk menutup tubuh gigi yang terdedah dan ini akan boleh melegakan sensitiviti dan ia juga mempunyai tindakan antimikrob untuk meningkatkan kesihatan gusi. Jadi ubat gigi Sensodyne Sensitivity dan Gum adalah pilihan yang mudah untuk pesakit untuk menggunakannya. Ya, Sensodyne pilihan yang mudah. Jadi terima kasih Rachel atas perkongsian. Jadi kita sebenarnya nak berhenti rehat dengan Rachel, tapi kita nak saksikan VT dari doktor dan kali ini kita nak tahu bagaimana kehidupan seorang veterinar hidupan liar di Zoo Negara. Hai, selamat pagi. Saya Dr. Kavita, salah seorang veterina di Zoo Negara Malaysia. Ini Zoo Veterinary Hospital Zoo Negara dan hari ini saya akan bawa korang tour hospital saya. So actually dari kecil saya memang minat haiwan. Ayah saya juga seorang doktor veterina dan saya ada satu macam keinginan to one day untuk jadi seorang yang boleh membantulah hidupan liar ni. And then setelah saya graduate, saya mohon kerja di Zoo Negara. So di Zoo Negara rutin vet kat sini. Pagi kita punch in, kita masuk. The first thing kita orang buat ialah kita akan masuk tengok haiwan-haiwan kat wards. So ini adalah ward hospital kami di mana haiwan yang sakit akan diwardkan di sini. Contohnya ini seekor binturong, nama dia Boy. Dia sudah tua dan ada masalah dengan saraf dia sikit. So dia diwardkan di sini. Kita ada satu board yang kita ada schedule treatment. So kita akan tengok schedule tu and then kita akan plan for the day. Macam okay, hari ni kita nak x-ray ajal wallaby. Bang, kita ambil Mako untuk x-ray kejap. Mako, come. Dia sebelum ni di hand raise sebab dia keluar dari
kantung mak dia awal sangat. So kita orang kena bagi dia susu, jaga dia bermalam dekat hospital. Tapi sekarang dia dah cerai susu dan kita dah letak dia balik untuk join group dia. Tapi kita kena buat pantau every 4 minggu macam tu. Kita akan x-ray dia punya paru-paru sebab sebelum ni dia ada isu dengan paru-paru dia. Okay, so cabaran kat sini wildlife veterinarian, you kena tahu nombor 1, you akan ada occupational hazard. Tentu akan ada kemungkinan untuk digigit haiwan. Saya pernah tapir dia terjatuh ke dalam mud dan pada waktu malam, dalam pada nak selamatkan dia, nak naikkan dia atas pameran tu, saya digigit. Dia gigit saya through safety boot saya dan saya tidak dapat bekerja untuk sebulan. Saya hampir putus jari kaki, tapi syukur tak. And itu antara cabaran yang ekstrim lah. So kalau nak tanya saya pasal persepsi masyarakat terhadap veterina di zoo dan veterina di klinik, apa beza dia? Ramai perception dia pasal veterina di zoo, oh haiwan dia jinak. Kalau dia bela dekat zoo, harimau tu jinak. Tak. Dia risiko dia slightly more tinggi daripada semua kerjaya ada risiko, tapi mungkin kerja veterina di zoo risiko dia tinggi sikit. Sebab haiwan ni bukan jinak. Dia tetap hidupan liar dan kita kena bagi dia respect yang dia perlu. Jangan beranggapan bahawa zoo ni tempat kurungan haiwan saja. Dia sepatutnya tempat penjagaan haiwan. Semua saya sebagai veterina dengan tim-tim saya dengan staf-staf sini memang cuba sedaya upaya kita untuk menjaga kebajikan haiwan-haiwan di sini lah. Wah, bukan satu pekerjaan yang mudah ya menjadi seorang veterinar ni. Okey, dan sekarang kita kembali lagi bersama dengan Dr. Musbahia Mat Zainal, iaitu pakar klinikal perubatan keluarga Klinik Kesihatan Kuala Lumpur, dan juga di hujung sana kita ada Anis Adila Muhammad Patel, pegawai dietetik Jabatan Dietetik dan juga Sajian Hospital Putrajaya. Okey, jadi kita nak tanya juga, bila berpuasa ni kita tak lekang dengan soalan bila orang cakap saya gastrik lah. Kan, bila puasa je ada gastrik, dan mungkin itu bukan alasan, memang dia ada gastrik. Jadi sebab dalam tempoh masa yang panjang kan mereka menahan diri daripada lapar dan juga dahaga, especially sebab di siang hari mereka ada gastrik. Mungkin doktor dan juga Anis nak kongsikan sebenarnya orang-orang yang ada penyakit gastrik ni mereka boleh berpuasa atau tidak? Mungkin boleh dimulakan dengan doktor. Okey. Terima kasih Adriana. So bagi pesakit-pesakit yang mempunyai masalah gastrik, kami sarankan untuk mereka melakukan pemeriksaan awal sebelum bulan puasa. Jadinya sebelum bulan Ramadan, mereka sepatutnya pergi mendapatkan siasatan lanjut. Jika simptom-simptom yang mereka alami menunjukkan yang bahawa mereka mengalami gastrik yang teruk, ataupun terdapat tanda-tanda bahaya, contohnya sehingga hilang berat badan, ataupun muntah darah, atau bertukaran warna najis kepada kehitaman akibat pendarahan dalaman yang menyebabkan mereka dalam situasi bahaya. Jadi bagi pesakit-pesakit gastrik yang sebegini, kita sarankan mereka menjalankan pemeriksaan di hospital, sama ada mereka perlu menjalani skop, iaitu melakukan siasatan lanjut yang memasukkan kamera ke dalam perut mereka untuk lihat sekiranya tahap gastrik mereka tu sampai berlaku pendarahan atau tidak. Selain daripada masalah-masalah yang saya sebutkan, pesakit gastrik ini juga mereka perlu melakukan try and error lah. Kiranya buat percubaan untuk berpuasa. Mungkin waktu sebelum Ramadan mereka boleh mula berpuasa pendek, jangka masa pendek dulu. Untuk test lah badan mereka sama ada boleh adapt atau tidak dengan menahan diri daripada lapar dan juga dahaga. Okey, untuk Anis kita nak tanya juga dari segi mereka yang mungkin ada masalah kencing manis, terutamanya mereka yang sedang mengambil rawatan insulin, macam mana pula mereka nak makan? Pengambilan makanan mereka macam mana, dan macam mana mereka nak maintain ataupun mengekalkan paras gula dalam badan tu? Okey.
Jadi untuk pesakit kencing manis dengan rawatan insulin ya Adriana, kita seharusnya mereka pesakit-pesakit ni wajib untuk bersahur. Sahur. Yes. Wajib wajib bersahur dan lewatkan sahur berkenaan lah. Kerana kita nak kurangkan risiko hypoglycemia ataupun keadaan kurang gula di dalam darah. Jadi semasa bersahur tadi, kita galakkan pesakit untuk mengambil makanan seimbang seperti yang saya dah jelaskan pada segmen sebelum ni, dan juga pilih karbohidrat kompleks yang tinggi dengan serat. Serat tadi amat penting. Betul. Supaya ia dapat membekalkan gula yang berpanjangan kepada badan lah untuk pesakit kencing manis tadi. Selain daripada itu, semasa bersahur digalakkan untuk berbuka, masa berbuka ya, digalakkan untuk berbuka dengan 3 biji kurma dahululah bersama dengan air kosong untuk membekalkan tenaga yang segera kepada badan. Sebab tadi dah berpuasa tempoh yang masa yang panjang, gula dah kurang, so kita ambil kurma dahululah. Top up dulu gula. Betul. Dan seterusnya untuk hidangan berbuka pula digalakkan untuk ambil makanan yang seimbang juga yang tinggi dengan serat. Dan elakkan pengambilan air-air manis dan juga makan dalam kuantiti yang terlalu banyak lah, kerana kita nak elakkan risiko gula tadi naik secara mendadak dengan tiba-tiba atau hyperglycemia lah. Kita tak nak keadaan tu berlaku. Jadi dia punya key point dia masih makan seimbang dan elakkan pengambilan makanan yang manis dan wajib bersahur. Yes, okey. Jadi kita sebenarnya ada soalan dari penonton kita di Facebook juga. Soalannya adalah dia baru pregnant. Dari Musrifah Marhatib. Katanya dia baru pregnant di awal trimester 1. Bagaimana untuk menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, trimester pertama ni. Okey, tapi sebelum kita nak jawab soalan tu, sebelum doktor lah kena jawab soalan tu, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Welcome back to Hello Doktor. Masih lagi bersama dengan saya, Dr. Mus dan juga Anis. Dan kita membincangkan mengenai Ramadan tiba, persiapan kita untuk menjelang bulan Ramadan ni. Dan sebelum kita berhenti rehat tadi, kita ada soalan daripada Facebook. Mungkin doktor nak jawab soalan mengenai ibu dari sedang hamil trimester pertama. Macam mana rutin puasa mereka? Okey, baik. So bagi seorang ibu yang sedang mengandung, terutamanya bagi di awal permulaan baru dapat tahu mereka pregnant, trimester pertama tu maksudnya dalam 12 minggu yang pertama lah. Mereka perlu memastikan tahap kesihatan mereka di tahap optimum. Jadinya mereka perlu pergi untuk buat pemeriksaan untuk pastikan mereka tiada masalah lain yang boleh wujud sewaktu mengandung. Contohnya masalah darah tinggi, kencing manis yang berlaku semasa mengandung. Jadi untuk mereka yang mengalami trimester pertama, selalunya ada simptom-simptom muntah loya yang menyebabkan mereka kurang makan. Jadi ada risiko untuk mengalami dehidrasi dan mereka akan kehilangan lebih banyak nutrien sebab mereka kurang makan dan mereka muntah-muntah. So bagi ibu-ibu yang mengalami gejala sebegini, memang tidak digalakkan untuk berpuasa sebab dia mengakibatkan kemudaratan kepada ibu dan juga baby dalam kandungan. Dalam trimester pertama ni, ibu memerlukan nutrien secukupnya untuk ibu, tenaga ibu sendiri dan juga untuk perkembangan baby di dalam dalam rahim lah. Jadinya kena periksa dengan doktor masing-masing sama ada sesuai atau tidak ibu yang mengandung ni untuk berpuasa. Kena tengok dululah tahap kesihatan masing-masing kan, sebab setiap badan berbeza-beza, betul tak doktor? Betul. Okey, dan mungkin Anis sebagai dietitian kita nak berkongsi kepada penonton kita, selain daripada mengawal cara pemakanan kita, suku-suku separuh dan juga mengikut piramid, apa antara gaya hidup yang kita mungkin perlu ubah supaya kita lebih bertenaga, lebih happy bila nak berpuasa ni? Okey, Rena. Jadi masa kita berpuasa, biasanya kita tahu kan ramai yang anggap berpuasa ni
kena banyakkan rehat, banyakkan tidur. Jadi sebenarnya bila kita berpuasa, kita masih digalakkan untuk kekal aktif. Seperti mana bulan-bulan kita tidak berpuasa lah. Jadi dalam bulan puasa juga kita ada solat tarawih kan? Betul. Jadi solat tarawih ni kita boleh kira sebagai salah satu aktiviti fizikal juga sebenarnya untuk kita semasa bulan Ramadan lah. Jadi walaupun kita berpuasa, kita masih perlu kekal aktif dan juga ada waktu tu boleh juga laksanakan solat tarawih lah untuk memastikan kita dapat tadi mencapai aktiviti fizikal yang badan kita perlukan. Sambil kita mengumpul pahala ibadah kita juga dapat badan yang sihat. Betul. Dan mungkin dari doktor pula, apa mungkin nasihat kepada mereka selain pemakanan, apa lagi yang mereka boleh lakukan ataupun nasihat ataupun tips yang doktor boleh berikan? Untuk perubahan gaya hidup, sewaktu bulan Ramadan ini adalah tempoh yang sesuai bagi mereka yang ingin berhenti rokok, di mana umat Islam yang merokok, waktu ini mereka tidak boleh merokok sewaktu waktu siang lah. Betul. Jadi gunakanlah peluang ini untuk disiplinkan diri dan juga berhenti rokok secara dengan sihat lah. Di samping itu, waktu bulan Ramadan juga adalah di mana kita kurang makan, iaitu kita kurang portion makan waktu tengah hari. Jadinya kita boleh kawal kalori kita. Selama ni kita makan tanpa henti. Betul. Sepanjang hari, pagi sampai ke malam. So bulan puasa kita hanya makan waktu sahur, berbuka dan mungkin more lah. Ya, jadinya kita boleh amalkan untuk kurangkan kalori. Jadinya kita boleh maintain berat badan atau kalau lebih baik boleh hilangkan berat badan untuk capai berat badan yang seimbang. Untuk elakkan obesiti. Betul. Tapi kena berhati-hatilah bila time berbuka tu. Kadang-kadang time tu lagi kita nak pulun kita punya breakfast, lunch semua. Betul. Itu mungkin sesuatu yang bukan asing lagi yang akan kita lakukan. Tapi mungkin dari Anis, kalau saya punya concern adalah bila kita bersahur, lepas tu ialah bila kita dah makan dengan cukup, tapi lepas tu kalau kita nak tidur, adakah itu benda yang bagus ataupun tak ke? Jangan tidur dulu. Kalau boleh jangan tidur dululah. Jangan tidur dulu. Sebabnya kita pun baru lepas makan kan. Badan kita juga memerlukan masa untuk menghadam makanan tersebutlah. Berapa tempoh masa tu? Sekurang-kurangnya setengah jam. Ataupun kalau betul-betul dua ke makanan tadi selesai prosesnya dalam 4 jam macam itulah. Jadi kalau selepas bersahur tu terus tidur, bila kita bangun kita akan rasa lagi lesu. Betul tak? Bukan lebih bertenaga tapi kita lebih lesu. Jadi sekurang-kurangnya lepas bersahur tu kita tunggu dulu waktu solat, kita mengaji Al-Quran dahulu. Cukup durasinya. Kalau nak berehat selepas tu, mungkin tak ada masalah. Bagi time untuk makanan-makanan tu dihadam dahulu. Betul. Okey. Alright, kita juga ada soalan dari penonton kita di Facebook, dari Sharifah Ainurmadia. Soalannya adalah, bolehkah doktor cadangkan cara dan makanan yang sesuai untuk pesakit gastrik dan juga GERD? Okey. Doktor. Okey, soalan yang bagus. Bagi pesakit-pesakit yang mengalami gastrik ataupun simptom yang kita panggil gastroesophageal reflux disease, mereka digalakkan untuk makan portion, maksudnya kuantiti yang secukupnya, tidak terlebih dan melewatkan sahur mereka, make sure dia punya makanan yang seimbang tu, dan elakkan makanan yang terlalu pedas, berminyak, terlalu asidik, maksudnya masam, ataupun kopi. Itu yang akan menyebabkan simptom mereka makin teruk. Air secukupnya dan juga seperti Anis katakan tadi, kalau boleh elakkan terus tidur selepas makan sahur. Dia akan menyebabkan simptom tu dia rasa asid naik ke tekak lah. Jadi dia akan lagi sakit lah dia punya simptom. Dan semasa berbuka jangan terlalu ambil terlalu tergesa-gesa. Makan slow-slow. Slow-slow, serat yang secukupnya. Dan pastikan waktu berbuka tu dan juga selepas nak berbuka ada aktiviti, kalau nak bersenam ke, kalau nak buat aktiviti yang untuk bersukan,
kena jarakkan. Yes. Okey, dan seterusnya kita ada soalan dari Facebook juga, Nurul Hidayah Saifuddin. Dia nak tanya, benarkah makanan bijirin sesuai untuk penyakit gastrik dan dapat menahan lapar yang lama? Bagaimana pemakanan jika mereka yang kurang berselera untuk bersahur? Mungkin Anis, dietitian kita nak jawab soalan tu. Okey. Jadi untuk tadi doktor pun dah explain kan pasal GERD dan gastrik tadi. Jadi memang bijirin yang tinggi dengan serat sesuailah untuk pesakit gastrik. Sebab serat tadi kita tahu dia akan berada lama dalam perut kita untuk dihadam. Jadi akan tak menyebabkan perut tadi merasa sakitlah kepada mereka. Okey. Seterusnya untuk yang tadi apa soalannya? Gastrik tadi? Yes, gastrik. Apa antara pemakanan yang sesuai untuk mereka ni? Okey. Satu lagi tadi makanan seimbang tadi, tinggi dengan serat. Tadi yang saya ingat dia kata kalau kurang selera pada waktu pagi kurang kan. Selera, betul. Kalau kurang selera nak makan nasi yang ikut ada sayur lah, ada protein semua, mungkin boleh cuba menu kita tadi, overnight oats tadi tu pun seimbang juga. Ataupun kalau tak lalu nak makan yang sejuk-sejuk pada waktu pagi, tadi oats tadi, roll oats tadi kita boleh buat macam bubur yang kita panggil bubur masin, savory oats. Dia macam ala-ala bubur lambuk lah. Betul. So kita boleh letakkan protein dekat dalam tu macam isi ayam atau ikan bilis. Betul, dekat dalam. So itu boleh jadi salah satu menu sahur lah sekiranya tak berselera nak makan makanan sejuk. Sayur. Betul, makanan sejuk ataupun sayur-sayuran dalam kuantiti yang banyak pada waktu pagi untuk pesakit gastrik tadilah. Yes, okey. Baiklah, mungkin tips-tips terakhir yang mungkin Dr. Mus dan juga Anis boleh sharekan kepada penonton-penonton Hello Doktor untuk mereka bersemangat dan mempunyai badan yang sihat dan menjaga pemakanan mereka sepanjang bulan Ramadan yang akan tiba tak lama lagi. Okey, untuk kita semua menjalani ibadah puasa, saya sarankan kita semua bersedia dan juga mengamalkan pemakanan yang baik seperti yang Anis terangkan, dan juga kita sendiri disiplin berkenaan ubat-ubatan untuk pesakit-pesakit yang terpaksa mengambil ubat setiap hari. Jangan lupa untuk ambil ubat ikut waktu sahur dan berbuka, dan sekiranya mereka yang kencing manis diabetes perlu ambil insulin, mereka perlu adjust maksudnya untuk dia punya kandungan unit insulin tu supaya mereka tidak hypo di siang hari. Waktu sahur boleh kurangkan. Ada yang bergantung kepada jenis insulin, ada yang perlu kurangkan hampir separuh, dan tengah hari tidak perlu cucuk. Waktu berbuka dia boleh cucuk bila berdekatan dengan waktu maghrib lah. Bagi mereka yang bersenam, saya kena pesan juga waktu bersenam untuk bulan Ramadan ni kena berhati-hati tidak melakukan senaman yang impak tinggi supaya seperti macam heat, tabata, yang tu akan menyebabkan kelesuan dan dehidrasi. Betul. Okey, dan mungkin Anis, pakar dietitian kita, apa tips yang boleh diberikan kepada penonton-penonton? Okey, tips yang saya boleh bagi macam kita tahu tadi doktor pun ada sentuh yang bulan puasa ni ramai yang nak turunkan berat badan kan. Jadi kita tahu dekat bazar Ramadan ni ada pelbagai juadah enak yang kita boleh dapati kan, macam roti john, murtabak semua. Jadi mustahil lah kalau kita tak teringin nak makan. Jadi untuk bulan puasa sekiranya target kita untuk menurunkan berat badan, kita boleh ambil tadi makanan yang tinggi kalori ni, tapi kena kawal porsi. Jadi sekiranya kita ingin makan, kita cuba kongsikan dengan ahli keluarga, dengan rakan-rakan kita lah. Jangan habiskan betul kita hidangan buat tu. rasa-rasa je. Betul, jangan habiskan satu hidangan tu untuk diri kita sendiri. Ambil satu bahagian saja, yang lain-lain tu kita kongsikan dengan rakan-rakan lah. Selain daripada itu, untuk pengambilan air mencukupi 8 gelas sehari seperti yang doktor dah terangkan. Cara dia 2 gelas masa bersahur. Kalau kata pagi-pagi tak boleh habiskan 2 gelas terus, bangun je tidur untuk bersahur tu kita minum segelas dulu. Lepas habis makan kita minum lagi segelas. Kemudian 4 gelas untuk berbuka. Kita cuba untuk agih-agihkanlah sepanjang waktu tadi. 2 gelas berbuka, 4 gelas selepas solat maghrib hingga sebelum tidur. Jadi kita cuba agihkanlah pengambilan air kosong yang mencukupi untuk mengelakkan dehidrasi atau kurang air dalam badan lah. Betul. Tips-tips yang memberansangkan dan sangat-sangat bagus yang akan saya ingat, dan diharapkan penonton-penonton yang sedang menyaksikan Hello Doktor juga akan take note dan amalkan dan juga disiplin ya Dr. Mus. Okey, dan sebelum kita nak melabuhkan tirai kita hari ini untuk episod kali ini, sebenarnya
sepanjang bulan puasa yang akan datang nanti, Hello Doktor akan berehat dan kita akan kembali bersiaran pada 30 April 2023. Dan dengan itu, terima kasih Dr. Mus dan juga Anis atas kesudian bersama-sama dengan kami di Hello Doktor berbincang mengenai persiapan untuk menjalani ibadah bulan Ramadan ini. Jadi kita jumpa lagi di selepas hari Ramadan nanti. Assalamualaikum. Saya Adrana Adnan. Bye. Bye.